Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab Risalah Tauhid muka surat 29 Jawi yang ke-12 Basar, 29 Jawi, 42 Rumi. Al-Basar yang nombor 12. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab Risalah Tauhid, sifat yang ke-12. Basar. Artinya melihat. Tiada dengan biji mata. Sifat Allah yang ke-12 adalah basar. Maksud basar ni lihat. Lihat tiada dengan biji mata. Lihat tu bukan dengan alat. Bukan dengan alat. Maksud alat macam biji mata ke. Melihat. Bukan. Maka hakikatnya, habis Allah melihat macam mana? Satu sifat, Allah melihat dengan sifat. Sifat lihat. Sifat lihat itulah. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada. Yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Kita nisbahkan kepada kita manusia. Kita ada sifat lihat juga. Sebab tu kita boleh melihat. Kita ada sifat lihat tu adalah yang kita panggil deria. Kita panggil ianya deria. Ada orang baru masuk ni. Kita panggil ianya deria. Bila ada deria tu, yang mana deria tu, namanya baru masuk. Yang mana deria tu Allah letak dekat retina atau kornea ataupun mata lah. Maka dengan deria tadi kita dapat melihat. Jika tiada deria itu, maka kita tak boleh melihat. Allah letak dekat situ. Maknanya kita adalah sifat lihat juga. Yang istilah kita panggil sifat, kita panggil deria. Tapi sifat itulah ada. Jika tak ada sifat lihat, maka tak dapat melihat. Jika tak ada deria lihat, kita ambil nisbah kita dulu, manusia. Jika kita tak ada deria lihat, maka kita tak akan dapat melihat walaupun kita ada biji mata. Sifat lihat ataupun kalau nisbah manusia, deria lihat ni lah yang membolehkan kita lihat. Bukan biji mata. Sebab tu orang buta, walaupun ada mata, tak boleh melihat. Sebab dia tak ada deria tu. Nisbah Allah kita tak panggil deria, kita panggil sifat. Sifat lihat. Manusia boleh panggil sifat juga. Sifat lihat boleh juga. Tapi biasanya dikenali dengan deria. Iaitu manusia melihat kerana dia ada deria lihat. Yang deria lihat tu ada di biji mata.
Kalau ada biji mata, deria lihat tu tak ada, tetap juga tak boleh melihat. Kerana yang melihat tu deria tu, bukan mata. Cuma secara beradat Allah letak dekat biji mata. Sebab tu orang buta tak boleh melihat walaupun ada mata. Sebab tak ada deria tu. Dan sebab tu ada orang tak ada mata pun boleh melihat. Ada. Cuma Allah tak buat secara beradat lah. Ada orang buta ni dia nampak, orang buta ni dia nampak boleh nampak walaupun dia tak boleh nampak semua, dia boleh nampak sesuatu walaupun dia buta. Antaranya sahabat Nabi yang boleh nampak matahari atau fajar ketika waktu subuh. Malah Nabi sendiri bagi tahu, sembahyang elok-elok belakang aku kerana aku dapat melihat kamu walaupun kamu duduk belakang. Maknanya Nabi boleh tengok kat depan sebab ada deria penglihatan Allah letak kat mata. Boleh tak Allah nak letak kat mana-mana kat belakang? Boleh aja sebab adatnya Allah letak kat mata. Tak ada mata tak boleh melihat. Itu secara adat. Sebenarnya yang melihat tu bukan biji mata. Yang melihat tu ada satu sifat lihat lah. Yang kita panggil deria. Ni sebab Allah kita tak boleh kata deria. Kita kena kata sifat. Sifat. Jadi, kadang-kadang kita bercakap, kita kata, yang kau langgar tiang ni, kau ni tak ada mata ke? Yang duduk langgar tiang. Itu sekadar kalam majazi, kiasan, kita nak bagi tahu, kalaulah tak buta, tengoklah elok-elok, jangan main langgar je. Yang kita kata, tak ada mata. Tak nampak, tak ada mata. Itu sekadar majaz saja. Maksudnya adalah kemampuan melihat atau deria lihat. Tapi kita sebut mata. Jadi, makhluk memerlukan alat untuk melihat. Alat tu kita panggil panca indera. Allah letak deria tu kat situ. Allah letak sifat lihat tu dekat biji mata kita. Allah tak melihat dengan biji mata. Tu dia kata melihat tiada dengan biji mata tu. Macam makhluk. Tidak. Habis Allah melihat dengan sifat ketuhanan. Gitu aja. Kita tak boleh nak fikirlah. Tuhan kan. Jadi Allah lihat bukan dengan biji mata macam kita tadi. Macam pakai deria. Tidak. Habis Allah lihat macam mana? Allah lihat dengan sifat ketuhanannya. Tanpa perantaraan panca indera. Tak ada. Jika ada ayat-ayat Quran yang ataupun hadis-hadis yang menyebut seolah-olah Allah ada mata, a'yunina dalam Quran ada. Buatlah bahtera dengan a'yun, dengan mata-mata kami. Maknanya mata kami tu mata Allah. Maka kita wajib takwil ayat tu bukan mata alat panca indera, bukan. Kalau kita takwil yang mudahnya takwil dengan pengawasan. Kerana mata tu, pelihatan tu, dia adalah pengawasan. Jadi buatlah bahtera wahai Nuh dengan a'yun mata-mata kami. Maksud apa? Maksudnya dengan pengawasan kami. Tak boleh kata Allah ada mata sebab dia sendiri kata dia ada a'yun, iaitu mata. Salah gitu. Okey. Maka dengan dia apa? Dia sifat basar, sifat lihat yang ada pada Allah tadi tu, maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi. Nyata, terang dan meliputi. 3. Istilah dia panggil inkishaf. Sama dengan sama. Dengan deria, dengan sifat dengar yang ada pada Allah, maka inkishaf juga. Dengan maksud ternyata, tak dapat disembunyikan. Ternyata, terterang, terlihat, tidak boleh disorok lagi. Lagi dengan sifat bila Allah ada sifat lihat. Istilah tauhid dia panggil inkishaf. Inkishaf. Yang kita panggil kasyaf-kasyaf tu lah. Kasyaf tu kan dapat tahu benda yang tak melalui panca indera. Kasyaf kan? Macam, apa ni, aku nampak dia sedang kesusahan sekarang. Kau nampak macam mana dia tu duduk kat negeri lain? Dia duduk kat Johor. Kau kat Pahang. Macam mana kau boleh nampak? Aku nampak dia tu dalam kesusahan.
Jadi bekal. Kau susah ke sekarang? Ya, memang aku susah. Mana kau tahu? Wih, dia tu kasyaf, kita kata. Kenapa kita kata dia kasyaf? Sebab dia dapat tahu tanpa panca indera. Itulah panggil kasyaf. Tapi kasyaf ni sebab manusia je lah. Kasyaf ni sebab manusia lah. Jadi kita kata dia tu kasyaf kerana dia dapat tahu, dia nisbah melihatlah, mendengarlah, tahulah. Dia dapat, dia kata aku nampak. Dia memang susah sekarang ni. Walaupun jauh. Akhir sekali terbukti memang dia tu susah. Kita tanya, macam mana boleh kau nampak? Aku nampak. Maka kita kata, jangan main-main dengan orang tua ni. Sebab dia kasyaf. Dia dapat melihat dengan tanpa panca indera. Begitulah kita nisbahkan, nak faham kasyaf tu. Allah ada sifat basar, lihat, dengan sifat basar tadi, oleh Allah yang bersifat basar, inkisyaf, ternyata, terterang, meliputi semuanya. Allah lihat macam mana? Lihat, bukan pakai panca indera, kasyaf, atau istilah kita panggil inkisyaf. Tu nak faham tu. Pada tiap-tiap yang ada, pada tiap-tiap yang ada tu maujud. Tiap-tiap yang ada. Nanti sekejap sebelum tu. Tiap-tiap yang ada. Okay? Tiap-tiap yang ada tu maujudat, yang wujud. Jadi, janji ianya wujud, Allah lihat. Allah melihat. Janji ianya wujud. Kan kita dah bahas sebelum ni. Dalam kita hidup, ada yang kita panggil, ada, sungguh ada, dan sungguh. Dan ada juga yang dia bukan jenis, dia jenis tak ada. Dia tak ada, tapi sungguh. Contohnya jatuh, tergolek dan sebagainya. Itulah yang kita bincang banyak kali dah bab tu. Petak, jatuh, tergolek, pecah. Itu semua sungguh, tapi tak ada. Bukan bangsa jenis ada. Tak ada. Tapi sungguh. Yang kita duk bahas ni adalah yang jenis ada. Janji ianya ada, Allah lihat. Janji ianya maujudat, maka Allah lihat. Allah nampak, Allah lihat. Jadi, kita dapat faham gini. Bila Allah ada sifat lihat, maka ianya Allah melihat. Melihat tu dia panggil samaratus sifat. Dengan Allah ada sifat lihat, maka melihat. Jika Allah ada sifat lihat, maka Allah boleh melihat. Dia panggil samaratus sifat. Jika Allah ada sifat lihat, itu dia panggil sifat. Bila Allah ada sifat lihat, maka Allah boleh melihat. Melihat itu dipanggil samaratus sifat. Hasil daripada Allah tu lihat. Allah itu ada sifat lihat, maka boleh melihat. Okay. Melihat pula, melihat apa? Melihat maujudat atau melihat yang ada. Janji dia tu ada, maka Allah lihat. Apa maksud ada? Ada nisbah makhluk yang boleh dicerap dengan panca indera, itulah ada. Walaupun kita tak nampak. Tapi panca indera kita dapat rasa, dapat dengar, dapat tengok, dapat rasa, dapat 5 panca indera kita, dapat kesan, itulah namanya ada. Jadi Allah ada sifat lihat, basar, dengan sifat lihat tadi, maka Allah boleh melihat. Logik lah kan? Boleh melihat. Dia panggil samaratus sifat. Kesan daripada Allah ada sifat lihat, maka Allah boleh melihat. Melihat apa? Melihat yang ada. Tu takluk maujudat, yang ada. Yang ada semua Allah boleh lihat. Walaupun kita tak boleh lihat. Allah ada tak? Allah ada. Maka Allah melihat Allah. Sebab tu dia kata sini, sama ada yang ada itu wajib seperti zat Allah sendiri kan ada. Allah wujud. Maka Allah melihat Allah. Allah boleh melihat Allah. Sebab Allah itu ada. Janji ianya ada, Allah melihat. Okay. Dan sifat Tuhan. Kan Allah ada sifat tak? Sifat ma'ni. Bila sebut sifat Tuhan, yang ada adalah sifat ma'ni yang 7. Jangan tak faham lagi tu. Kita dah bahas banyak kali dah 30 sifat, 30 siri dah ni. Kalau tak boleh bezakan lagi, Allah, hai, teruk sungguh. Ponteng apa? Kenduri apa? Sibuk kenduri ke apa? Ke sebab apa? Sibuk berjalan cuti. Zoom je ni pun boleh dengar time cuti dalam kereta pun. Takkan nak ulang lagi begitu. Allah ada sifat. Sifat apa yang jenis bangsa ada? Iaitu sifat ma'ni. Ada 7 aja.
20 tu. Kalau kata 20 tu, kena masuk kelas awal balik. Masuk kelas awal balik. Jadi, bila sebut ada, sifat yang ada cuma 7. Yang lain sungguh aja. Sifat yang sungguh. Iaitu yang tidak boleh dinafikan. Contohnya sifat salbiah. Dan termasuk juga sifat ma'nawiyah. Yang ada hanya sifat ma'ni. Yang kita wajib tahu. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Yang ceritanya, bukan Allah ada 7 sifat saja. Sifat ma'ni itu yang kita wajib tahu 7. Jika begitu, maka adalah sifat Allah, iaitu sifat ma'ni. Ada? Allah boleh tengok tak qidam? Tak boleh. Sebab qidam bukan ada. Nak tengok apa? Dah tak ada. Dia jenis salbiah. Kita dah bahas sebelum ni. Ma'ni jenis ada. Maka Allah boleh tengok sifat Tuhan, iaitu sifat ma'ninya yang 7. Apa dia? Allah boleh melihat dirinya sendiri, zatnya sendiri. Allah melihat sifat kalamnya. Allah melihat sifat ilmu. Allah melihat qudrah, lihat iradah. Semua sifat-sifat yang jenis wujudi atau jenis ma'ani. Tapi kalau saya sebut gini, orang baru-baru masuk, dia akan serabut. Sebab tu kena, jangan ponteng pak ni. Jadi serabut benda pula ni kan. Nak tak nak kena sebut juga lagi tu. Jadi maknanya Allah boleh melihat dirinya sendiri. Sebab apa Allah boleh melihat diri sendiri? Sebab ada. Janji ada Allah melihat. Sifat ada. Ada yang ma'ni. Sifat ma'ni kan bangsa ada. Maka adalah Allah melihat sifat-sifatnya. Sebab tu dia kata sifat Tuhan, zat Tuhan iaitu diri Allah, Allah sendiri. Dan sifat dia iaitu sifat ma'ni. Atau yang ada itu harus. Harus tu maksud kita lah selain pada Allah. Masya Allah. Selain pada Allah. Macam mana nak buat tak dengar suara? Oh Allah. Tolonglah siapa-siapa, kesian Jai tu. Seorang tak dengar suara. Kuatkan volume anda. Saya nak type. Malah nak type tu. Ada yang tak dengar suara. Teknikal mana teknikal? Dalam grup kita macam-macam ada. Nak cari apa? Semua ada. Profesor, cikgu, ustaz, semua ada. IT. Ni ada orang tak dengar suara ni. Tiup-tiup sikit, jampi-jampi sikit daripada jauh. Tak bohong, semua ada dalam grup kita. Sian dia tak dengar suara. Dekat audio tu kan? Dekat audio tu kan? Tak on audio tu. Dekat audio tu kan? Yang nak jawab pun, jawab tengah-tengah. Jawablah penuh-penuh. Okay? Biarkan dia. Jadi, Allah boleh melihat apa dia? Yang harus, yang selain daripada Allah tu semua harus kan? Boleh ada, boleh tak ada. Jadi Allah melihatlah yang harus. Iaitu siapa? Kita makhluk ni semualah. Sama ada, harus yang telah ada, yang memang dah ada, Allah lihatlah. Ataupun yang lagi akan diadakan bila Allah adakan apa-apa nanti, maka Allah melihatlah. Lepas Allah adakan tu. Itu maksud yang telah ada Allah melihat, yang akan ada pun Allah melihat juga. Yang akan ada. Akan ada macam mana? Akan ada, Allah akan mencipta perkara-perkara apa-apa yang nak jadikan ada. Kemudian ada. Bila ada, Allah melihatlah. Okay? Jadi, janji ianya ada, maka Allah melihat. Istilah dia panggil semua yang maujudat. Wujudlah. Janji ianya berstatus wujud, maka Allah lihat. Walaupun kita tak lihat. Walaupun kita tak lihat. Kita tak nampak, itu masalah lemah kita. Tapi Allah nampak. Walaupun kita tak nampak. Janji ianya bangsa jenis ada. Okay. Jenis sungguh. Jenis sungguh Allah tahu. Sebab dia bukan bangsa ada. Maka dia, Allah tahu. Tahu macam mana? Dengan ilmu Allah. Allah tahulah. Allah yang berilmu. Allah yang mempunyai sifat ilmu. Tahu. Kenapa tahu? Sebab dia bukan jenis ada. Tahulah. Kalau jenis ada, baru lihat dan dengar. Dia lihat dan dengar sekali sebenarnya. Okay? Semua maujudat, semua yang ada, Allah dapat lihat. Allah melihat semua yang ada. Apabila yang ada tu telah tiada, iaitu Allah juga yang tiada kan? Apabila yang ada tu telah tiada, maka terputuslah takluk basar. Maknanya, tak lihat dah lah.
Kenapa Allah tak lihat? Dah tak ada. Tak lihat dah lah. Terputuslah takluk basar. Tapi takluk ilmu tak terputus. Allah tahu apa akan jadi sebagainya. Itu takluk ilmu. Dari segi basar terputuslah. Kenapa pula terputus? Dah dia tak ada. Dah musnah. Siapa musnahkan? Allah yang bersifat qudrah. Sebab qudrah, Allah yang bersifat qudrah mengadakan dan mentiadakan. Bila Allah mentiadakan, maka tak ada lah dia. Sebelum Allah mentiadakan, Allah mengadakan dulu. Bila Allah mengadakan, maka Allah pun tengoklah. Sebab dah ada. Janji ada je janji ada je Allah lihat. Sampai satu tahap, Allah mentiadakan dia. Maka tak adalah, putuslah takluk basar. Tak lihat dah lah. Kenapa pula Allah tak lihat? Dah tak ada. Habis tu Allah tak tahu ke? Tahu takluk ilmu. Allah tahu apa akan terjadi yang lepas, yang sedang dan yang akan terjadi. Takluk ilmu berterusan. Takluk basar putuslah sebab dah tak ada. Jadi, kalau ini fardu kifayah pula. Ini fardu kifayah. Jadi, bahagian takluk dia tiga ni sama. Ilmu, sama' dan basar. Tiga ni sama. Iaitu takluk ini fardu kifayah. Tak faham tak apa. Takluk tanjizi qadim, kalau istilah biasa tok-tok guru kita bagi, terlaksana sejak azali. Apa dia? Ini nisbah basar. Iaitu Allah melihat akan dirinya, akan zatnya sejak azali. Dia panggil tanjizi qadim. Jadi tak faham tak apa. Fardu kifayah. Jadi, begitu juga ilmu sama' dan basar. Sama. Sama' mendengar. Allah mendengar. Sama juga maujudat yang ada. Apa yang ada? Allah sendiri ada. Dan sifat-sifat ma'ani itu ada. Maka Allah mendengar. Ini yang cerita bahas lepas, minggu lepas. Allah mendengar dirinya sendiri. Allah mendengar kalamnya. Allah mendengar dan sebagainya. Semua Allah mendengar. Dan termasuklah juga Allah mendengar makhluk-makhluk. Semua Allah dengar. Sama dengan sama'. Nah, sama dengan basar, melihat. Sama. Jadi, bila Allah mendengar dirinya sendiri, sebab dirinya adalah qadim, maka Allah mendengar sejak azali lagi. Allah melihat sejak azali lagi. Okay? Allah melihat sejak azali lagi. Allah mendengar sejak azali lagi. Tambah lagi satu lagi, ilmu. Sama juga, tiga ni boleh gabung. Jadi Allah mengetahui sejak azali lagi. Maka tiga ni dia panggil takluk tanjizi qadim. Kalau bahasa tok guru kita, terlaksana sejak azali. Nak cakap payah. Terlaksana sejak azali lagi. Jadi kita kata Allah melihat, ya Allah melihat. Allah melihat sejak azali lagi. Allah melihat dirinya. Pastilah sebab dirinya tu ada, janji ada Allah melihat kan. Dirinya ada. Allah melihat dirinya, ya Allah melihat zatnya, dirinya sendiri. Allah melihat bila? Sejak azali lagi. Sebab zatnya sejak azali juga. Panggil qadim. Maka Allah melihat dan mendengar sama je. Dan mengetahui sejak azali lagi. Dia panggil tanjizi qadim. Satu lagi dia panggil saluhi qadim. Saluhi qadim ni adalah, kalau bahasa tok guru kita, patut dan layak. Kalau bahasa saya sendiri, kemampuan untuk melihat. Sejak azali lagi. Qadim. Iaitu kemampuan Allah melihat sejak azali lagi. Kerana Allah itu qadim. Bila Allah itu qadim, Allah itu qadim, sebelum semua ni hanya ada Allah saja. Barulah Allah cipta. Barulah ada yang lain. Ketika Allah tak cipta apa-apa, hanya ada Allah sahaja, Allah dah ada kemampuan untuk melihat. Dia panggil saluhi qadim. Kalau bahasa yang berlapiknya, patut dan layak. Kalau bahasa kita, saya punya bahasa untuk mudah faham, kemampuan untuk melihat itu dah ada. Walaupun makhluk tak ada lagi. Sepatutnya makhluk ada, barulah ternyata lihat itu. Ya, betul. Tapi walaupun makhluk tak ada, Allah tetap juga mempunyai kemampuan untuk melihat. Sebab Allah dah ada sifat basar, lihat. Tapi makhluk tak ada, nak lihat apa? Tak ada lah. Tapi adakah Allah tidak boleh melihat? Boleh. Cuma tak ada benda lah nak lihat sebab tak buat lagi. Bila buat makhluk, barulah lihat makhluk. Jadi dipanggil patut dan layak sejak azali. Tapi kalau saya punya bahasa sendiri, kalau nak lawan pun tak apalah sebab bahasa sendiri, iaitu kemampuan untuk melihat itu dah ada sejak azali lagi. Walaupun tak ada apa yang nak dilihat dari segi makhluk. Habis Allah lihat apa? Lihat dirinya sendiri. Sejak azali lagi. Itu dia kemampuan. Habis tanjiz qadim macam mana?
terlaksana sejak azali lagi. Tanjizi qadim. Iaitu Allah melihat akan dirinya sendiri sejak bila? Sejak azali lagi. Gitu. Jadi, itu melihat dirinya. Habis melihat yang lain, melihat makhluk-makhluk, tunggulah Allah buat dulu. Ketika Allah tak buat makhluk, tak lihatlah makhluk. Dah tak ada. Tapi walaupun makhluk tak ada lagi, Allah tetap mempunyai kemampuan untuk melihat. Dia panggil soluhi qadim. Ini fardu kifayah. Ini tak apa. Satu lagi dia panggil tanjizi hadis. Terlaksana sewaktu dijadikan. Tanjizi hadis ni, contohnya, Allah melihat akan hambanya. Melihat sejak azali ke? Makhluk bukan azali, makhluk baru. Sebab tu dia panggil tanjizi hadis. Terlaksana sejak baru, iaitu bila Allah cipta arash. Bila Allah cipta arash, maka Allah barulah lihat arash. Takkan Allah baru lihat arash? Memanglah baru lihat sebab arash tu baru ada. Masa Allah cipta, maka arash itu adalah baru. Maka Allah melihatlah arash. Itu tanjizi hadis. Allah melihat akan makhluk sebaik sahaja ianya dijadikan. Tak boleh kita kata Allah melihat arash sejak azali lagi. Tak bolehlah. Sebab kalau kita kata Allah melihat arash sejak azali lagi, maka arash itu azali lah. Arash kan makhluk Allah cipta. Jadi sebelum Allah cipta arash, tak melihatlah arash sebab Allah tak cipta lagi. Bila Allah dah cipta arash, maka terus lihat. Sebab cipta terus lihat. Sebab dah ada. Bila cipta, dah ada dah arash. Dia panggil tanjizi hadis. Ini fardu kifayah. Jadi tanjizi hadis ada dekat takluk samak dan basar saja. Samak dan basar tanjizi hadis. Sebab samak ni mendengar, basar ni melihat. Bila Allah mencipta, bila cipta mestilah yang Allah cipta tu baru. Takkan Allah cipta qadim kot. Bila namanya Allah cipta, maknanya daripada tak ada kepada ada. Maka kita panggil Allah cipta barulah. Yang barulah Allah cipta. Makhluk. Bila Allah cipta, maka Allah melihat dan mendengar. Apa yang dia cipta tadi tu? Dia melihat dan mendengar apa yang dicipta tadi tu. Allah melihat dan mendengar apa yang dicipta. Okay. Dia panggil tanjizi hadis. Istilah dia. Okay. Tanjizi qadim, Allah tahu tu sejak azali lagi. Tanjizi qadim. Tanjizi hadis tak ada. Tak masuk dalam takluk ilmu. Sebab apa? Dia memang penting sebab fardu kifayah. Sebab apa? Kalau kita kata sifat ilmu Allah tanjizi hadis juga, maka Allah baru tahu. Ketika Allah ciptakan makhluk, baru Allah lihat. Cipta baru lihat. Sebab dah ada barulah lihat. Tak ada lagi nak lihat macam mana? Kan Allah melihat maujudat. Maka bila Allah cipta, barulah Allah mendengar. Tanjizi hadis. Kalau ilmu, Allah cipta baru Allah tahu. Itu yang ramai orang silap. Allah kita tak buat lagi. Macam mana Allah nak tahu? Sebab itulah dari segi fardu kifayahnya lah. Tanjizi hadis bukan takluk ilmu tanjizi hadis. Jika begitu, jika takluk ilmu juga, maka Allah tak tahu lagi. Itu fardu mustahil lah. Fardu kifayah tak faham pun tak apa. Okay. Dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau sebab jauh atau kecil. Dan tidak terlindung pandangan Allah bila Allah lihat tak ada syarat. Kita lihat banyak syarat. Makhluk melihat banyak syarat. Pertama, melihat makhluk walaupun ada sifat lihat atau deria lihat tadi, kena ada melalui alat iaitu biji mata. Kemudian pula, tengok pula mesti ada cahaya. Nak tengok mesti ada bentuk. Angin tak boleh tengok sebab tak ada bentuk. Kena tengok bentuk kasar-kasar. Halus-halus tak boleh tengok. Virus tak nampak. Walaupun virus tu ada. Lemah hanya sifat lihat atau deria lihat yang Allah letak dekat biji mata kita. Dan banyak syarat-syarat. Maka sifat lihat kita, deria lihat kita sangat terbatas. Banyak limitation. Jadi, tanjizi qadim mengetahui, melihat dan mendengar sejak azali lagi. Yes. Tanjizi hadis melihat dan mendengar selepas cipta. Ya. Soluhi qadim ilmu. Bukan.
Soluhi qadim bukan ilmu saja. Semualah soluhi qadim. Tanjizi hadis, betul dah, melihat dan mendengar selepas cipta makhluk. Betul lah. Sebab Allah melihat yang ada. Dah tak ada, lihat apa? Betul. Tanjizi qadim, mengetahui, melihat dan mendengar sejak azali. Betul. Soluhi qadim, semualah kemampuan. Bila kemampuan, takkan cipta makhluk baru mampu. Maknanya sejak azali lagi, Allah ada kemampuan melihat, mendengar dan mengetahui. Tiga-tiga. Kemampuan tu jangan selalu sebut sangat. Takut nanti ada orang komplain. Kalau nak sebut patut dan layak. Itu bahasa yang orang tak ada komplain. Sebab bahasa saya nak mudahkan, saya sebut kemampuan. Kemampuan untuk buat. Walaupun tak buat lagi. Kemampuan untuk tahu. Walaupun tak jadi lagi. Dah tahu dah. Kemampuan tu telah ada. Okay. Boleh juga. Boleh pun boleh juga. Cuma ayat-ayat baru tu jangan selalu sebut sangat. Takut kalau orang komplain sekalipun, boleh terima komplain orang tu. Sebab bunyi tu dia agak pelik sikit. Sebab kita cuma nak faham je dia. Kalau sebut patut dan layak, tak ada orang komplain. Tapi bila sebut patut dan layak, tak faham-faham dengan kita. Patut dan layak iaitu suluhi qadim. Patut dan layak Allah tahu sejak azali lagi. Patut dan layak. Saya sebut kemampuan tu dah ada. Walaupun tak buat lagi. Kemampuan melihat tu dah ada. Walaupun tak cipta lagi. Bila cipta makhluk, barulah tengok. Tak cipta, tak tengok. Bila tak tengok, adakah tak boleh tengok? Boleh tengok. Cuma tak tengok. Benda tu tak ada lagi. Itu dah bagi kemampuan untuk melihat tu dah ada dah. Patut dan padan. Itulah. Patut dan padan tak ada orang komplain. Tapi sebut patut dan padan, semua orang tak faham. Apa benda patut dan padan? Benda patut dan padan. Kalau saya punya ayat, untuk faham je lah. Kemampuan. Kemampuan. Macam kita lahir, bayi dah lahir dah. Ketika lahir, kita tak dapat melihat lagi. Maksud tak dapat melihat, tak dapat. Kita gitu aja. Memang kita tak boleh melihat sebenarnya. Dalam perut, dalam rahim. Kita mana boleh melihat? Bukan mana boleh lihat. Mana nampak. Tapi kemampuan melihat tu dah ada. Adakah apabila kita tak melihat, bermakna kemampuan kita tak ada? Tu pernah fikir ya, fardu kifayah ni. Saya tutup mata. Tak nampak. Adakah kerana tak nampak saya buta? Tidak, kemampuan tu ada. Dah mu tutup mata tak nampak Tidak melihat bukan bermakna tidak ada kemampuan untuk melihat. Keboleh melihatan. Tu Fadil cakap. Keboleh melihatan. Itulah, hantam sajalah. Jadi bukan bermakna aku tak lihat, bermakna aku buta. Bukan bermakna aku tak dengar, bermakna aku ni pekak. Tak, dah aku tak dengar. Tutup telinga. Tak dengar. Tapi aku ada kemampuan untuk mendengar. Begitulah. Allah tidak melihat makhluk. Nak lihat macam mana Allah tak cipta lagi. Jadi Allah tak cipta mana Allah tak melihat makhluk. Taklah tak cipta lagi. Habis tu Allah buta lah. Lah. Buta apa bendanya? Kemampuan melihat tu dah ada. Habis tu tak melihat. Tak melihat makhluk. Tak melihat apa. Tak cipta lagi. Lepas cipta baru lihat. Habis kemampuan ada? Kemampuan ada. Suluhi qadim. Tu kemampuan. Habis Allah melihat dirinya sendiri. Nak kata Allah melihat dirinya sendiri sejak Allah tercipta. Tak boleh sebab Allah bukan dicipta-cipta, bukan baru. Jadi Allah ada qadim. Jadi Allah melihat dirinya, kita panggil sejak azali lagi. Kita tak panggil sejak qadim, tapi boleh je. Sejak azali lagi. Allah mendengar dirinya sendiri. Ya, Allah mendengar. Sejak azali lagi. Habis Allah mendengar makhluk, bukan sejak azali lagi. Sebab apa? Makhluk bukan azali. Habis tu Allah pekak lah sebab Allah tak dengar makhluk. Lah, makhluk tak ada. Macam mana nak dengar? Benda tak ada. Mana orang cakap dia tu tak dengar benda yang tak ada? Tak ada. Kau ni kenapa? Pening apa? Dah tak ada dengar bendanya. Kau pekak. Kenapa? Sebab kau tak dengar. Dengar apa? Dengar lagu. Mana lagu? Mana ada lagu? Tapi mana kau pekak? Apa hal pula kau cakap aku pekak? Sebab kau tak dengar. Tak dengar apa? Tak dengar lagu. Mana lagu? Mana ada lagu? Kau ni nak kena menumbuk. Cakap tak kerti. Dah tak ada nak dengar apa? Engkau lemah. Engkau pekak kerana engkau tidak mendengar lagu. Sekarang ni kau tak dengar lagu. Memang aku tak dengar pun. Engkau pekak. Asal pula aku pekak? Sebab kau tak dengar lagu. Aku tak dengar mana ada lagu. Memang lagu tak ada. Nampak? Jelas molek tak? Tak mendengar bukan bermaksud pekak. Tak mendengar maksudnya tak dengar. Habis tu pekak. Tak, kemampuan mendengar dah ada. Kenapa tak dengar? Sebab tak ada lagu.
Tak ada bunyi. Kalau kita lah, Allah, kenapa Allah tak melihat? Kenapa Allah tak mendengar? Sebab tak buat lagi. Sejak awal-awal lagi Allah tak buat apa-apa, maka Allah tak melihatlah apa-apa kecuali dirinya sendirilah. Diri sendiri dah ada sejak azali, maka Allah melihat dirinya sendiri sejak azali. Kita panggil tanjiz qadim. Fardu kifayah ni. Kan fardu ain pun. Habis tu Allah melihat hamba, Allah tak melihat hamba ni. Allah tak melihat makhluk. Sebab Allah tak buat lagi. Allah buat makhluk pertama katalah arash ke apa ke, nur ke, tak kisahlah kan. Itu khilaf ulama yang apa yang Allah cipta dulu. Allah tak melihat arash. Taklah. Wah, Allah tak melihat arash. Maknanya Allah buta tak melihat arash. Arash tak buat lagi. Masa tak buat lagi lah. Tapi Allah boleh tak melihat? Boleh. Dia panggil suluhi qadim. Kemampuan untuk melihat tu dah ada. Gitulah. Maaf, kalau Allah tak dengar sebab benda tu belum ada, tapi Allah tetap dah tahu. Ya, betul. Tahu tu, ya, Allah tetap tahu. Sebab tahu tu takluk ilmu. Kita bukan bahas ilmu. Kita bahas samak dan basar gabung sekali. Kita tak bahas ilmu. Ilmu Allah tahu benda yang lepas, benda yang sekarang, benda tu maksud perkara yang akan datang. Allah tahu dirinya sendiri yang qadim. Allah tahu makhluk semua. Itu tahu. Itu takluk tahu. Tahu kita tak bahas. Kita bukan bahas ilmu. Kita bahas melihat dan mendengar. Jangan kata, oh Allah tak melihat. Oh tak tahulah Allah. Dia salah faham. Bila Allah tak melihat, dia kata Allah tak tahu. Tahu tu ilmu. Kita tak cerita ilmu. Jadi Allah tak tahu. Allah tahu. Allah tak melihat. Tahu macam mana? Tahu ni kerja ilmu. Bukan kerja melihat mendengar. Kat situ. Nanti masuk ilmu. Allah tahu. Malah Allah tahu perkara yang mustahil pun Allah tahu. Iaitu Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada isteri. Walaupun perkara itu mustahil. Walaupun perkara itu tak ada pun Allah tahu. Tak ada pun Allah tahu. Ya, Allah tahu. Itu takluk ilmu. Kita melihat dan mendengar. Bila melihat dan mendengar, Allah melihat dan mendengar, dalam bahasa kita adalah basar, melihat. Apa ni? Yang ada je lah. Yang tak ada nak melihat macam mana? Kata, Allah lemah kerana tidak melihat benda yang tak ada. Boleh kata gitu? Allah ni lemah sebenarnya. Sebab dia melihat. Dia tak melihat. Tak melihat apa? Tak lihat benda yang tak ada. Kita kata dia ni sewel ke apa? Dah tak ada, melihat apa? Tak ada. Sebab kalau Allah itu sangat hebat, yang tak ada pun Allah lihat. Tak ada pun lihat. Tak betul, tak center. Sebab tu dia sebut awal-awal lagi. Maka dengan dia nyata dan terang dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Tiap-tiap yang ada. Yalah, benda tak lihat nak tengok apa? Dah tak ada. Jadi lemah. Loh. Lemah ni benda ada tak nampak. Itu baru lemah. Benda ada tak boleh lihat. Itu baru lemah. Benda tak ada. Bukan benda tak lihat. Sebab benda tu tak ada. Lepas tu jadi lemah. Pening tu. Pening tu. Okay. Jadi, makhluk ni sangat lemah. Sangat lemah. Yang pening-pening tu semua fardu kifayah. Don't worry kalau tak faham. Sangat lemah. Kerana makhluk, dia banyak syarat untuk melihat. Syaratnya, tak boleh kalau nak tengok, nak melihat, deria lihat kita, jauh sangat tak boleh. Dekat sangat tak nampak juga. Dekat sangat tak nampak. Jauh sangat pun tak nampak. Terang sangat tak nampak. Gelap sangat tak nampak. Besar sangat tak nampak. Kecil sangat pun tak nampak. Kita ni macam-macam kelemahan. Allah tidak. Dia kata, dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jauh atau kecil. Tambah lagi lah yang lain-lain. Tambah lagi. Yang jauh pun Allah nampak, yang dekat pun Allah nampak. Sebenarnya jauh dan dekat tak ada nisbah Allah. Tapi kita nak untuk faham aja. Terang sangat, gelap sangat, semua Allah nampak. Berbeza makhluk, dia banyak syarat. Hakikat sebenar macam mana sifat basar Allah, hanya Allah je yang tahu. Allah melihat yang ada. Allah melihat yang ghaib. Ghaib tu maksud bukan tak ada. Ghaib tu maksud ghaib lah. Allah melihat, Allah nampak. Allah melihat yang panas. Allah melihat panas. Allah melihat sejuk. Allah melihat kering. Allah melihat basah. Allah melihat manis. Allah melihat masin. Allah melihat masam. Masam kita dapat rasa aja. Allah bagi dekat diri lidah kita untuk rasa masam manis. Bila dapat dicerap oleh panca indera, lidah kita,
Maka benda tu ada. Buktinya dapat carap dengan panca indera. Bila dia ada, Allah nampak. Nampak apa? Nampak masin. Bukan nampak garam, nampak masin. Sebab janji ada, Allah nampak. Janji ada, Allah dengar. Walaupun ada khilaf kat situ dengan sifat idrak. Itu pun lagi fardu kifayah. Sifat idrak tu fardu kifayah. Tak apa, biar je. Dan di syurga nanti Allah meningkatkan kemampuan deria lihat kita ahli syurga 10,000 kali ganda. Menyebabkan kita dapat melihat sekalian perkara dalam syurga nanti. Kita dapat lihat panas, sejuk, semua dapat tengok. Janji ianya ada, semua kita dapat tengok. Wallahu a'lam. Kita dapat tengok bunyi. Dengar lagu dekat syurga, tengok bunyi tu. Dengar bunyi memang dah, tengok bunyi. Tengok bunyi, tak tahu. Tak boleh nak fikir dalam syurga. Tengok bunyi. Boleh nampak bunyi? Ya. Bunyi ada tak? Boleh cerak dengan panca indera tak? Boleh cerak dengan ada. Bila ada, boleh tengok, boleh dengar. Dalam syurga nanti. Sebab tak boleh nak terbayang dalam syurga. Lagi tajuk, saya pernah dengar orang cakap ada yang Allah tak tahu, iaitu seterunya. Itu maksud apa Ustaz? Jangan marah, tak marah. Ini yang saya sebut pening tadi tu. Betul, tapi orang tak cakap gitu. Allah tak tahulah sekarang ni seteru, musuh. Seteru tu dia kadang-kadang dia sebut seteru. Sebenarnya bukan seteru. Dia panggil, yang mudah-mudah katanya, anak isteri Allah lah. Ataupun Allah sama dengan Allah satu lagi. Tuhan satu lagi. Tuhan satu lagi. Tuhan, sebab ada satu lagi. Okay. Allah tak tahu. Tak tahu ada seteru. Seteru tu Tuhan satu lagi. Macam Allah. Allah tak tahu. Sebab tu saya kata pening. Kenapa Allah tak tahu? Sebab ada ke? Ada ke seteru ataupun satu lagi macam Allah? Tuhan sama, ada. Tak ada kan? Mustahil lah. Kita apalah, tak ada lah. Bila tak ada, tiba-tiba Allah tak tahu. Tak tahu, Allah tak tahu yang mana dia ada seteru. Allah tak tahu dia ada seteru. Sekarang seteru tu ada tak? Tak ada. Bila tak ada, macam mana kita boleh kata Allah tak tahu? Dia pening sama macam tadi. Dah tak ada. Kalau perkara itu ada, Allah tahulah. Dia ayat dia gini sebenarnya. Dia cuma putar ayat je. Ayat dia gini. Allah tahu yang dia tak ada seteru. Allah tahu dia tak ada seteru. Allah tahu yang dia tu Allah tak ada seteru. Tukar. Pening kan dia? Tukar. Allah tak tahu dia ada seteru. Ha, boleh tak? Dia kena main mantik sikit. Allah tahu dia tak ada seteru. Allah tahu dia tak ada seteru. Itu ayat yang betul. Ayat tak pening. Allah tahu dia tak ada seteru. Kalau seteru tu payah nak faham, tukarlah anak, tukarlah isteri, sama aja. Tukarlah satu lagi, Tuhan satu lagi. Tukar je, sama je. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada isteri. Allah tahu dia tak ada macam dia satu lagi. Allah tahu. Dia tak ada. Tak ada. Kalau kita tukar balik, terbalikkan ayat tu, maksudnya betul juga. Allah tak tahu dia ada anak. Allah tak tahu dia ada anak. Macam mana boleh jadi gitu? Dia tukar. Allah tahu dia tak ada anak. Tahu tak ada. Tahu tak ada anak. Itu ayat yang straight. Allah tahu dia tak ada anak. Okay. Tukar. Allah tahu kepada tak tahu. Tak ada kepada ada. Allah tak tahu dia ada anak. Kalau kita nak kira, sebenarnya sama je. Cuma orang bercakap gitu macam pening. Nak kata salah, bolehlah. Kalau salah tu bukan salah dari segi i'tiqad dia kufur atau kafir, bukan. Salah kerana apa buat kita pening gitu. Ada yang Allah tak tahu. Iaitu Allah tak tahu dia ada anak. Pening tak? Allah tak tahu dia ada seteru. Allah tak tahu dia ada musuh. Musuh tu maksud sama macam Allah. Satu lagi. Allah tak tahu dia ada. Sekarang ni dia ada ke tak ada? Tak ada. Dah tak ada, memanglah tak tahu dah tak ada. Tu dia pening. Betul lah. Dah tak ada, memanglah tak tahu. Jadi sebenarnya ayat yang betul, Allah tahu dia tak ada seteru. Bukan Allah tak tahu dia ada seteru. Pening tak? Pening tak? Faham tak saya nak bawa ke mana? Bendanya betul, tak salah. Tapi
Sana nak cakap tahu lah. Pahal kau macam tu lah. Tak salah je. Habis kau jadi kafir. Tak ada. Betul lah tu. Tapi tak boleh kata gitu. Dari segi apa bukan adab kot. Adab dari segi adab, dari segi menimbulkan sesuatu pada orang ramai. Dia salah kat situ. Betul lah. Allah tak tahu dia ada isteri. Betul tak? Betul tak Allah tak tahu dia ada isteri? Soalannya Allah ada isteri tak? Tak ada. Dah tak ada, tak tahu lah. Kalau ada baru tahu. Patutnya Allah ada. Allah tahu dia tak ada isteri. Oh, settle masalah. Allah tahu dia tak ada isteri. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada sama macam dia satu lagi. Allah tahu. Kalau belajar boleh faham maksudnya. Kalau orang tak pernah belajar memang bahaya. Itulah sebab tu lah. Nak kata salah jadi maka dia jatuh kufur ataupun apa. Tak. Cuma dia jenis permainan kata-kata. Saya nak sebut macam mana tahu? Nak kata salah, boleh kata salah kerana dia macam tak ada kerja. Tak ada kerja buat itu. Dia tak kahwin lagi. Tengah? Dia tak kahwin lagi. Ni orang pula. Orang cakap pening dia panggil. Dia tak kahwin lagi. Dia tahu dia tak ada isteri. Sebab dia tak kahwin lagi, dia tahu dia tak ada isteri. Normal. Dia tahu engkau tak kahwin lagi kan? Maknanya engkau tahulah engkau tak ada isteri. Aku tahulah aku tak ada isteri sebab aku tak kahwin lagi. Bahasa normal. Boleh tak dia kata gini? Engkau tak tahu engkau ada isteri. Engkau tak tahu engkau ada isteri. Engkau dah kahwin belum? Belum. Engkau tak tahu engkau ada isteri. Aku tak tahu. Memang aku tak tahu pun aku ada isteri. Betul lah. Aku tak tahu aku ada isteri. Sekarang kau ada isteri tak? Tak ada. Sebab tu aku tak tahu. Aku tak tahu aku ada isteri. Betul juga. Tapi apa benda kau cakap gitu? Main sini sikit. Dekat lagi. Lekong sekali. Gitu lah kot. Apa benda kau cakap gitu? Kau tak kahwin lagi? Kau tak tahu kau ada isteri. Memang aku tak tahu. Aku tak tahu aku ada isteri. Sebab apa kau tak tahu kau tak ada isteri? Sebab apa kau tak tahu kau ada isteri? Sebab aku tak kahwin lagi. Sebab aku tak tahu aku ada isteri. Aku ada isteri ke? Dia tanya balik. Aku ada isteri ke? Mana aku tahu mau. Aku tak kahwin lagi. Jadi mu tak tahulah mu ada isteri. Tak tahu. Sebab apa mu tak tahu? Sebab aku tak kahwin lagi. Nampak? Jadi nak cakap salah tu tak boleh lah. Salah mutlak. Tapi orang cakap pening. Bukan pening. Orang pandai bermain kata-kata. Orang yang pandai bermain kata-kata. Ayat yang betul, aku tahu aku tak ada isteri. Ayat yang pandai bermain kata-kata, aku tak tahu aku ada isteri. Faham yang tu boleh faham yang tadi. Ayat yang normal, aku tahu aku tak ada isteri. Ni yang tak kahwin lagi ni. Aku tahu aku tak ada isteri. Ayat pening, aku tak tahu aku ada isteri. Tu ayat pening. Maksud sama, iaitu tak ada isteri. Allah tahu dia tak ada dia tak ada satu lagi macam dia. Tak ada seteru lah. Allah tahu dia tak ada seteru. Allah tahu dia tak ada seteru. Itu adalah ayat yang normal. Allah tak tahu dia ada seteru. Itu ayat yang bermain kata-kata. Macam ada yang tanya, Allah boleh buat tak Tuhan yang satu lagi? Itu lain sikit. Itu bab lain. Tak kena. Tak boleh. Sebab kalau tanya Allah boleh buat tak Tuhan yang satu lagi, itu Tuhan satu lagi itu perkara mustahil. Perkara mustahil. Bila ini perkara mustahil, bukan ta'alluq qudrah. Yang sekarang ni ilmu ni betul. Ni cerita ilmu. Ilmu, kalau ta'alluq qudrah, Allah buat perkara yang harus sahaja. Mengadakan dan mentiadakan perkara harus. Perkara mustahil tak boleh. Perkara mustahil bukan ta'alluq qudrah. Jadi ilmu tidak. Sebab tu kata bab ilmu Allah tahu yang wajib, Allah tahu yang harus, Allah tahu yang mustahil. Qudrah Allah buat yang harus. Yang harus sahaja. Yang mungkinan itu saja yang Allah buat. Yang boleh ada dan boleh tak ada. Kalau ilmu, ta'alluq ilmu, Allah tahu yang harus, yang makhluk, Allah tahu yang wajib itu dirinya sendiri, Allah tahu yang mustahil pun Allah tahu. Sebab tu keluar kaedah tadi, keluar ayat tadi. Allah tak tahu dia ada seteru. Sebab tahu. Jadi
Ayat tu betul lah. Walaupun pening. Ayat macam mana Allah boleh buat Tuhan yang satu lagi, Allah boleh buat tak Tuhan yang satu lagi, itu awal-awal lagi reject. Soalan tu tak valid. Kerana buat-buat ni hanya yang harus saja, bukan yang mustahil. Tapi tahu, bukannya Allah tahu yang harus je. Yang mustahil pun Allah tahu. Sebab tu dia akan kata tahu tadi. Sebab tu dia kata ilmu. Iaitu Allah tahu. Allah tahu, Allah tak tahu dia ada isteri. Allah tak tahu dia ada anak. Allah tak tahu dia ada seteru. Jadi gitu sebab kena ayat tu. Walaupun tak elok cakap, tapi kena. Tapi Allah boleh buat tak Tuhan satu lagi? Tak kena, ayat tu awal-awal lagi reject lah. Salah. Soalan tu salah. Ayat tu salah. Allah tak tahu dia ada seteru. Ayat tu masih lagi boleh terima, tapi tadilah takluk ilmu. Jadi soalan tadi dia kata dia pernah dengar, mana tadi? Dia pernah baca, pernah dengar sebab satu lagi, soalan satu lagi. Kalau Allah tak dengar sebab benda tu belum ada, tapi Allah tetap tahu. Bukan ni. Mana tadi? Ni. Saya pernah dengar orang cakap ada yang Allah tak tahu, iaitu seterunya. Itulah. Sebab tu keluar ayat tu. Okey. Keluar bab ilmu tu. Jadi nak kata salah tak boleh. Nak kata tak salah, asal kau cakap gitu? Engkau tak tahu engkau ni. Apa? Engkau tak tahu engkau ada isteri. Pening orang. Engkau tak tahu engkau ada anak. Hah? Aku ada anak. Engkau tak tahu kan engkau ada anak? Engkau tak tahu engkau ada anak. Aku tak kahwin lagi. Engkau tak tahu engkau ada anak. Ni perempuan. Perempuan cakap dengan perempuan. Kau tak tahu engkau ada anak. Kau tak tahu engkau ada anak. Terkejut perempuan tu. Aku tak tahu aku ada anak. Masa bila aku beranak, aku pun tak kahwin lagi. Sebab tu kau tak tahu. Sebab kau tak kahwin lagi. Sebab tu kau tak tahu sebab kau tak ada anak. Jadi kau tak tahu kau ada anak. Memang aku tak tahu pun. Sebab aku tak ada anak. Memang aku tak tahu. Betul lah. Betul lah. Betul lah. Tapi, buat apa mu kecek gitu? Buat apa mu ni? Awak hang ni. Lolak ni awak hang ni. Cakap berbelik-belik gitu. Cuma nak kata salah tak boleh. Orang pandai bercakap dia panggil. Orang pandai bercakap, pandai guna kata-kata. Tapi yang cakap tu orang mengajar, tapi masa tu saya bengong tak faham. Yalah. Tak tahulah kenapa dia nak ajar bagi orang pening gitu. Cuma nak kata salah tak boleh juga. Nak kata betul salah dari segi bukan dari segi ilmu, salah dari kerana lain. Allah tak tahu dia ada seteru. Kan lebih baik cakap Allah tahu dia tak ada seteru. Sama je. Alamak, dah 10.30. Panjang lagi ni. Nak berhentilah saya rasa. Sebab kita cerita benda yang tak masuk ni. Sebab dah hilang nyawa. Minta oksigen. Tak sampai sejam dah, cukup sejam dah. Walaupun tak habis basar ni, kita sambung. Tak boleh. Sepatutnya kena habis kan. Tapi tak boleh lah rasanya. Jadi masa tu faham, oh ada juga yang Allah tak tahu. Kalau kata, oh ada juga yang Allah tak tahu, kan rosak sifat ilmu Allah. Kan rosak sifat Allah. Sebab ada yang Allah tak tahu. Tapi bukan maksud itu. Bukan maksud rosak. Sebab dah tak ada. Macam mana Allah nak tahu? Dah mustahil. Tak tahulah. Benda tu mustahil ada. Maka tak tahulah. Tak tahu ianya ada. Sebab ianya mustahil. Pening eh? Tak pening pun. Tak sepatutnya lah kata gitu. Jadi kalau orang cakap tak payah ambil pot lah. Macam orang cakap pandai kan. Kita tak boleh habis. Kita baca separuh aja. Kita akan sambung, akan datang basar. Sambung lagi. Yang demikian, zahirlah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat. Sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Jauh atau dekat, waktu terang atau gelap, zahir atau sembunyi, maka semuanya dilihat oleh Allah. Kita berhenti kat situ, kita sambung balik nanti. Mungkin kita boleh sambung kalam sikit kot. Sebab kalam ni panjang. Jadi kita masuk kalam sikit, lepas tu snack tu, baru kita habiskan kalam. Cantik lah. Lepas habiskan kalam, masa tu, lepas pada tu, puasa. Bulan puasa mungkin cuti ke apa, tak tahu. Cantik lah. Kalam tu panjang. Jadi kita masuk kalam, kita masuk basar, habiskan basar akan datang.
Lepas tu sambung kalam sikit, next kalam habiskan. Lepas tu puasa. Cantik. Tanggul kita sudah ingat tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdihi. Assalamualaikum.